Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natra Amirah binti Mahfud dan rakan seperjuangan saya Farah Nordiana binti Muhammad Hafiz daripada Unit Bahasa Melayu 4 PISMP Ambilan Jun 2328. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang peranan khalifah di muka bumi Allah berdasarkan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan tugasan 3 persembahan GPIM. Pertama sekali, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan khalifah dan juga apakah itu amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah, maksud khalifah ialah khalifah ini didefinisikan sebagai pengganti ataupun wakil yang diberikan gelaran kepada pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka ini digelar sebagai khalifah Allah ataupun perwakilan Allah dan juga khalifah Rasulullah ataupun pengganti utusan Allah. Seterusnya, apa maksud amar ma'ruf nahi munkar pula ialah berasal daripada peristilahan ayat Al-Quran itu sendiri yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Hadis Rasulullah SAW ada meriwayatkan bahawa apabila umatku mencintai dunia, luputlah mereka daripada mencintai Islam. Apabila mereka berhenti dari mengajak kebaikan untuk mencegah kemungkaran, mereka ini akan diangkat keberkatan wahyu mereka yang dianggap tidak memahami Al-Quran. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada peranan seterusnya di mana menjaga kesucian agama Islam. Ini merupakan tanggungjawab seorang khalifah untuk menjaga kesucian agama Islam daripada tercemar. Umpamanya, tindakan musuh atau mana-mana pihak yang mempersendakan agama Islam itu sendiri ataupun gerakan-gerakan yang merosakkan kemurnian agama Islam. Baiklah, sebagai contohnya, Abu Bakar As-Siddiq ini menunaikan tanggungjawab dengan bertindak memerangi golongan-golongan Ar-Ridah. Apa itu golongan-golongan Ar-Ridah ini? Iaitu golongan-golongan nabi palsu, murtad dan juga enggan membayar zakat setelah usaha-usahanya berdiplomasi tidak mendapat sambutan. Baiklah, menjaga kesucian agama Islam ini sangat penting untuk menjadi seorang khalifah yang berjaya di muka bumi Allah ini. Jadi sebelum kita pergi ke lebih mendalam mengenai topik kita pada hari ini, iaitu peranan khalifah di muka bumi yang berkonsepkan amar ma'ruf nahi munkar, kita perlu ketahui dahulu apakah yang menunjukkan ciri-ciri seorang khalifah. Jadi di sini saya nyatakan iaitu seseorang yang melaksanakan konsep ini yang diperhatikan melalui adabnya atau etikanya, yang mana bagi orang Islam elemen itu tinggi nilainya. Jadi menurut pandangan oleh Mar'atus Solehah pada tahun 2019, dia telah mengkaji iaitu menurut Imam Al-Ghazali, syarat untuk jadi khalifah di muka bumi ini yang berkonsepkan amar ma'ruf nahi munkar harus mempunyai sifat kepribadian yang berasaskan 3 syarat utama, iaitu menguasai ilmu agama, memiliki sifat warak dan mempunyai akhlak yang terpuji. Ciri yang pertama ialah menguasai ilmu agama. Hal ini kerana setiap manusia mesti mampu untuk bandingkan atau bezakan yang mana yang baik dan mana yang buruk dan mencegah perkara yang sepatutnya dicegah serta menegakkan keadilan dan saksama. Sebagai contohnya, seorang da'i yang mempunyai ilmu yang tinggi pastinya tidak sembarangan dalam melakukan perkara dan sesuai dengan syariat dan tidak melampaui batas. Kenapa saya kata begitu kerana terdapat dalam satu hadis iaitu riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain, iaitu hadis sahih. Dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW bersabda daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu dengannya dicari redha Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak mempelajarinya,
kecuali untuk mendapatkan habuan dunia. Maka dia tidak akan mendapat bau syurga pada hari kiamat. Jadi jelaslah bahawa setiap khalifah haruslah ataupun mestilah menguasai ilmu agama ini dengan sepenuh ikhlas hatinya. Di samping seseorang itu menjaga keadilan sesama manusia, iaitu dalam memutuskan perkara secara adil mahupun mengamalkan keadilan itu dalam pelbagai aspek, malah pelaksana konsep amar ma'ruf nahi munkar ini juga haruslah berakhlak mulia dan menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang serta lemah lembut, melarang melakukan kejahatan dengan sikap yang tegas tetapi mempunyai nilai berperi kemanusiaan. Seterusnya, memiliki sifat warak, erti lain alim ataupun beriman. Jadi yang bermaksud sebagai khalifah yang melaksanakan konsep ini, iaitu konsep amar ma'ruf nahi munkar, semestinya memelihara diri daripada melakukan pelbagai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal ini kerana hidupnya dihiasi dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Allah SWT serta menjauhkan dirinya daripada semua larangannya. Pandangan ini berdasarkan kepada Badarus Syamsi, M. Ridwan dan Nur Aiman pada tahun 2020. Jadi perkara ataupun hal ini berkait rapat dengan satu surah dalam ayat Al-Quran, iaitu surah An-Nur ayat yang ke-30, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaruddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Antara peranan khalifah di muka bumi Allah yang mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar ialah sebagai umat Muslim, kita perlulah menyanjungkan Al-Quran sebagai sumber utama dalam rujukan harian. Sebagai contohnya, kita perlulah berusaha untuk memahami dan juga mentafsir Al-Quran kerana isi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu aset terpenting dalam kehidupan seseorang Muslim yang inginkan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Bukan itu sahaja, kita juga perlulah mengamalkannya dalam segala urusan harian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ada berkata, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku ketahui apa yang engkau tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kita sebagai umat Muslim haruslah melaksanakan segala amanah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita hendaklah melaksanakan perkara-perkara wajib yang disuruh seperti yang terkandung dalam rukun Islam, iaitu solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan juga menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Bukan itu sahaja, amalan sedekah juga sebagai memperingati Allah yang merupakan satu amalan mulia yang juga boleh dilakukan oleh semua umat Muslim yang berkemampuan. Dalam pada itu, kita juga haruslah meninggalkan segala larangan-larangannya seperti dengan tidak mencuri, tidak menyekutukan Allah dan juga tidak berpegang kepada ajaran Al-Quran itu sendiri dan juga sebagainya. Sebagai umat Islam yang mempunyai jati diri yang kuat untuk menjadi khalifah di muka bumi Allah ini, kita hendaklah sentiasa melakukan kebaikan dan juga meninggalkan segala-segala kemungkaran yang boleh menyekutukan kepada Allah dan juga lari daripada landasan Al-Quran itu sendiri.
Bukan itu sahaja, peranan yang seterusnya ialah menjalankan perundangan Islam. Baiklah, melaksanakan undang-undang mengikut hukum Al-Quran dan Sunnah ini seperti hukum hudud, kisas dan juga takzir. Baiklah, seterusnya memastikan pelaksanaan ini dijalankan secara adil dan saksama tanpa sebarang unsur penipuan, penindasan dan juga kezaliman. Baiklah, seterusnya semua bentuk perundangan ini perlu dikawal dengan betul seperti mempunyai saksi, pelantikan hakim dan juga pelaksanaan hakim yang betul dan juga saksama. Baiklah, selain daripada peranan-peranan yang dinyatakan tadi, seterusnya kita pergi pula kepada peranan yang ketiga di mana kita hendaklah sentiasa menjaga keadilan sesama umat manusia itu sendiri. Sebagai contoh, sebagai khalifah di muka bumi Allah, kita hendaklah memutuskan sesuatu perkara itu secara adil dan juga tidak berat sebelah. Seterusnya, mengamalkan keadilan ini dalam segala aspek-aspek iaitu kehidupan dan termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi maupun juga politik. Baiklah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad ayat 26 ada mengatakan bahawa wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah iaitu penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikut hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan jalan engkau daripada Allah. Sesungguhnya orang sesat akan mendapat azab yang berat kerana lupakan hari perhitungan. Hari perhitungan ini merupakan ataupun juga dimaksudkan sebagai hari kiamat. Tambahan lagi, peranan khalifah di muka bumi ini yang berkonsepkan amar ma'ruf nahi munkar dari aspek menjaga agama pula ialah setiap khalifah itu semestinya perlu menegakkan agama Islam melalui pendedahan kepada orang ramai tentang apa itu Islam kepada seluruh manusia. Seterusnya, kita membuktikan kebaikan ajaran yang diberikan serta dapat mempertahankan musuh. Jadi, pandangan ini diberikan oleh Ustaz Abdul Hadi Awang dalam kertas kerjanya. Selain itu, peranan khalifah pula dari aspek menjaga diri dan keluarga. Sebenarnya, secara tidak langsung, setiap manusia ini merupakan khalifah, iaitu ketua dan pemimpin di dalam diri mereka sendiri. Contohnya, peranan khalifah itu juga boleh dijadikan sebagai seorang bapa, seorang isteri, anak, pekerja dan pemimpin. Justru itu, mereka sebenarnya bukan sahaja pemimpin untuk diri mereka sendiri, malah mereka adalah pemimpin bagi orang sekeliling mereka dan keluarga masing-masing. Jadi, di sini saya nyatakan bahawa peranan khalifah itu perlu mempersiapkan dirinya dengan sifat bertanggungjawab dan ilmu agama yang sewajarnya. Kenapa saya menyatakan sebegitu? Kerana terdapat dalam satu surah, iaitu surah Al-Tahrim ayat yang ke-6, iaitu yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu atau kurungan berhala. Sebagai contoh di sini saya bagi adalah ketua keluarga. Ketua keluarga itu adalah pemimpin yang mana seharusnya memberikan nafkah, tunjuk ajar, nasihat dan memimpin keluarganya ke jalan yang diredai oleh Allah SWT serta melarang melakukan sebarang kejahatan dan kemungkaran. Seterusnya, peranan khalifah dari aspek mentadbir negara pula ialah kalau kita ambil secara umumnya, khalifah ini kalau dari aspek negara merujuk kepada sebagai seorang ketua negara, iaitu mempunyai tugas yang penting untuk memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara mengikut hukum syariat berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi khalifah ini wajib untuk menitik beratkan sistem politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani
dan jasmani. Jadi di sini saya menyatakan bahawa khalifah perlu bertanggungjawab untuk mempertahankan negara Islam ini daripada ancaman musuh, dan bertanggungjawab juga untuk melantik seseorang yang berintegriti dan berkredibiliti dalam sesuatu jawatan yang disandang ataupun tugasan yang diberi. Dan saya juga mahu mengatakan bahawa janganlah kita sampaikan tujuan beribadah kita itu dilupakan kerana merasakan diri itu menjadi seorang pemimpin di dunia yang hebat. Kerana Allah SWT sudah menyiapkan ganjaran yang sesuai dengan amal dan perbuatannya. Kerana syurga itu bagi orang yang mengikuti seluruh perintahnya, dan neraka bagi manusia yang menjalankan larangannya. Selain itu, dan yang terakhir iaitu peranan khalifah di muka bumi ini yang berkonsepkan kepada amar ma'ruf nahi munkar, iaitu dari aspek alam sekitar, iaitu menjamin aktiviti kelestarian alam sekitar. Kalau kita berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, alam sekitar ini sebenarnya telah ditekankan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu penjagaan alam sekitar. Penjagaan alam sekitar yang mana adalah satu kurniaan atau nikmat Allah SWT yang agung. Alam sekitar juga sebenarnya tidak terhad kepada aspek estetika dan kebersihan fizikal semata-mata. Kerananya dia lebihkan kepada ekosistem. Ekosistem inilah yang memberi kesan kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup seseorang itu, serta dari aspek alam sekitar ini juga perlulah selari dengan kemajuan negara dan kemakmuran yang dikecapi. Sebaliknya, jika kita endahkan atau jika kita abaikan penjagaan ini, maka akan terjadilah masalah tanah runtuh, banjir kilat, pencemaran udara, air, darat, pemanasan global, atau istilah lain ialah ketidakstabilan ekosistem. Jadi perkara ini perlu dititik beratkanlah oleh seorang khalifah, iaitu seorang khalifah itu juga perlu bertanggungjawab terhadap tumbuhan. Terhadap tumbuhan, iaitu tidak menebangkan dengan sesuka hati dan mempunyai nilai kasih sayang terhadap binatang dan tidak membuang sampah merata-rata. Sebagai contohnya, seorang khalifah sebagai pemimpin mestilah mempunyai dasar-dasar yang dilaksanakan. Jadi dasar-dasar yang telah dilaksanakan itu perlu diketatkan. Contohnya dengan mengetatkan undang-undang dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling dan Akta Perhutanan Negara. Dan seorang khalifah itu dari aspek masyarakat pula haruslah menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah merata-rata, menjimatkan air dan minimumkan penggunaan beg plastik. Rumusannya, kita diciptakan dan dihidupkan di muka bumi ini yang sebut indah ini adalah bertujuan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah SWT secara menyeluruh, iaitu dari merangkumi seluruh aspek dan menggerakkan kerja dalam kehidupan. Jadi ini menjelaskan bahawa setiap perlakuan yang kita lakukan itu, pekerjaan, apa jua bidang pun yang kita ceburi, hendaklah disandarkan ataupun meletakkan niat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konklusinya ialah kita hendaklah sentiasa melakukan amal kebaikan serta mencegah kemungkaran. Bukan itu sahaja, setiap manusia juga perlu mempunyai sifat bertanggungjawab yang tertentu yang mesti ditunaikan untuk memperolehi kedamaian hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, sebagai khalifah yang bertanggungjawab, kita hendaklah sentiasa melaksanakan tugas sebagai hamba Allah yang bertakwa. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami simpulkan daripada peranan-peranan khalifah di muka bumi Allah yang berkonsepkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekian, terima kasih. Semoga ini semua memberi manfaat kepada kamu semua.